Kebanyakan pakar ekonomi dunia menjangka akan berlaku kemelesetan ekonomi global pada tahun 2023. Menurut laporan sebuah syarikat yang menawarkan khidmat audit, perakaunan dan penasihat perniagaan antarabangsa, satu kenyataan media dikeluarkan berdasarkan tinjauan yang dilakukan. Hasilnya, jika berlaku kemelesetan ekonomi pada tahun depan, dalam tempoh 6 bulan pertama, sebanyak 44% ketua pegawai eksekutif CEO syarikat di sekitar negara Asia Pasifik merancang untuk membekukan pengambilan pekerja bagi meimbangi tekanan operasi. Manakala 29% mempertimbangkan untuk melaksanakan pemberhentian sementara bagi mengukuhkan operasi syarikat. Tindakan ini secara tidak langsung memberi kesan terhadap pendatang baharu dalam dunia pekerjaan dan mengekang pertumbuhan karier individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Quratul Ain binti Muhammad Zubir dan saya dari kelas BMB. Dan pada hari ini saya akan mengumpaskan tentang soalan yang kedua, iaitu kemelesetan ekonomi global pada tahun 2008. Baiklah, kita terus kepada persoalan bagi tajuk ini. Bincangkan secara terperinci mengenai sebab-sebab berlakunya kemelesetan ekonomi global pada tahun 2008 hingga 2009 dan kesannya terhadap pembangunan negara Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan kemelesetan ekonomi? Kemelesetan ekonomi boleh ditakrifkan sebagai penurunan ketara dalam aktiviti ekonomi yang berlarutan sehingga beberapa bulan lamanya. Dalam bahasa ekonominya adalah penurunan dalam keluaran negara kasar, iaitu KDNK, sesebuah negara atau pertumbuhan ekonomi sebenar yang negatif untuk 2 atau lebih bulan-bulan berikutnya dalam setahun. Kemelesetan ekonomi juga bermaksud penurunan aktiviti-aktiviti ekonomi dalam negara dan seluruh dunia yang disebabkan pelbagai faktor, iaitu inflasi, kewangan dan kadar faedah. Secara kasarnya, kemelesetan ekonomi ini wujud dalam satu masa dengan kejatuhan yang berterusan dalam jumlah pengeluaran negara dan peningkatan tahap penggunaan. Jika dilihat dalam sejarah ekonomi dunia, kemelesetan ekonomi mula berlaku sejak tahun 1930 lagi. Bahang krisis kewangan global dan episod teruk ketidakstabilan sistem perbankan dan kewangan dunia 2007 hingga 2008 masih dirasai sehingga kini dan belum dapat diatasi sepenuhnya. Krisis ini belum pernah berlaku dan dianggap terburuk setelah The Great Depression. Krisis kewangan Amerika Syarikat 2008 merujuk kepada keruntuhan ekonomi, perdagangan, garai janji seberima perumahan di Amerika Syarikat sejak 2007. Keadaan ini dilihat sama dengan krisis kewangan Asia 1998 yang melanda Thailand, Indonesia, Malaysia dan lain-lain. Malahan akan berulang. Krisis global 2008 ini bermula di Amerika Syarikat, kemudiannya merebak ke negara-negara lain di seluruh dunia termasuklah Malaysia. Bursa saham di seluruh negara menjunam pada September 2008 apabila beberapa syarikat gergasi di AS terjerumus ke dalam masalah kewangan akibat krisis kredit perumahan. Bursa saham Wall Street terus jatuh dan menyebabkan AS berdepan dengan kemelesetan ekonomi. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan perkara tersebut. Antaranya ialah pelonggaran syarat kelayakan kredit. Yang kedua, kejatuhan nilai hartanah. Yang ketiga, kecenderungan untuk mengguna, propensity to consume, dan yang terakhir, peningkatan harga minyak mentah. Baiklah, kita terus kepada punca yang pertama, iaitu kelonggaran syarat kelayakan kredit. Menurut Andrian dan Shin pada tahun 2008 serta Taylor pada tahun 2009, sebelum krisis ini meletus,
Amerika Syarikat melalui Rizab Persekutuan iaitu Federal Reference telah melaksanakan beberapa polisi penting. Antaranya, kelonggaran syarat kelayakan kredit melalui penurunan kadar faedah pinjaman. Penurunan kadar faedah ini juga turut didorong oleh minat bank pusat di beberapa bank negara dunia termasuklah Asia terhadap aktiviti penjualan sekuriti hutang. Akhirnya, polisi ini telah mengakibatkan berlakunya peningkatan ketara nilai hartanah di Amerika Syarikat dan juga beberapa negara lain seperti Sepanyol, Ireland dan juga United Kingdom akibat lebihan permintaan yang berlaku terhadap perumahan. Peningkatan ini telah menghasilkan gelembung yang tinggi terhadap pasaran gadai janji di Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, gelembung permintaan ini tidak bertahan lama. Ekoran pasaran gadai janji yang akhirnya telah mencetuskan krisis subprima. Bagaimanakah krisis ini boleh terjadi? Krisis ini terjadi apabila pihak bank dan institusi kewangan telah memberikan peluang yang kedua kepada peminjam yang bermasalah untuk mendapatkan pinjaman kerana mereka ini menjangkakan akan memperoleh hak pemilikan serta dapat melelong rumah yang dibiayai apabila peminjam ini gagal untuk melunaskan bayaran pinjaman untuk kali yang kedua. Jadi, dasar ini telah mengakibatkan terlalu banyak rumah yang terpaksa dilelong dan akhirnya telah membawa kepada peningkatan penawaran rumah secara mendadak. Kemuncaknya, harga rumah di Amerika Syarikat dan juga di tempat-tempat lain telah mengalami penurunan mendadak. Kecenderungan pengguna. Krisis ekonomi di Amerika Syarikat bermula apabila terdapat kecenderungan untuk mengguna di mana rakyat Amerika hidup dalam konsumerisme di luar batas kemampuan mereka. Mereka hidup dalam hutang, berbelanja dengan kad kredit dan kredit perumahan. Akibatnya, institusi kewangan yang memberikan kredit tersebut muflis kerana lambakan hutang tidak terbayar yang menjejaskan kecairan tunai. Piutang syarikat kepada para kreditor perumahan telah digadaikan kepada institusi pemberi pinjaman. Pada akhirnya, syarikat-syarikat tersebut terpaksa gulung tikar kerana tidak mampu membayar seluruh hutang-hutangnya. Punca yang seterusnya adalah kejatuhan nilai hartanah. Kejatuhan nilai hartanah telah terjadi rentetan daripada sikap rakyat Amerika Syarikat yang suka berbelanja melebihi kemampuan sehingga menyebabkan mereka tidak mampu untuk melunaskan kembali hutang yang dibuat sehingga menyebabkan rumah mereka diambil alih oleh pihak bank. Dalam masa yang sama, berlakunya lambakan rumah yang tidak dijual di pasaran. Ini memburukkan lagi keadaan dan menyebabkan harga hartanah jatuh seterusnya merugikan syarikat perumahan. Menurut BBC News, kejatuhan nilai hartanah ini telah mempengaruhi ekonomi Amerika di mana industri pembinaan terpaksa mengurangkan separuh daripada output mereka di mana telah mengakibatkan kehilangan antara 1 hingga 2 juta peluang pekerjaan. Banyak syarikat pembinaan kecil kehilangan perniagaan mereka, manakala syarikat-syarikat besar juga mengalami kerugian yang sangat teruk. Industri pembinaan telah membentuk 15% daripada ekonomi Amerika Syarikat. Namun, penurunan di pasaran hartanah juga telah mempengaruhi banyak industri yang lain. Misalnya, pengeluar barangan keperluan rumah. Seterusnya ialah peningkatan harga minyak. Krisis ekonomi Amerika Syarikat bermula apabila terdapat kecenderungan untuk mengguna di mana rakyat Amerika hidup dalam konsumerisme di luar batas kemampuan mereka. Mereka hidup dalam hutang, berbelanja dengan kad kredit dan kredit perumahan. Akibatnya, institusi kewangan yang memberikan kredit tersebut muflis kerana lambakan hutang tidak terbayar yang menjejaskan kecairan tunai. Piutang syarikat
kepada para kreditor, perumahan telah digadaikan kepada institusi pemberi pinjaman. Pada akhirnya, syarikat-syarikat tersebut terpaksa gulung tikar kerana tidak mampu membayar seluruh hutangnya. Kesan kepada Malaysia yang pertama adalah pelbagai sektor terjejas. Kemelesetan ekonomi ini turut menjejaskan pelbagai sektor, termasuklah sektor pembuatan, di mana banyak syarikat multinasional yang telah mengalami kerugian dan berniat untuk menarik balik modal keluar dari Malaysia. Hal ini akan memberikan kesan kepada peningkatan kadar pengangguran jika tidak ditangani dengan segera. Dari segi imbangan pembayaran pula, pekerja asing telah menghantar pulang sebanyak RM18 bilion ke negara asal pada tahun 2012. Ini adalah satu aliran keluar wang yang sangat banyak dan jika tidak dikawal, yang boleh memberi kesan kepada imbangan pembayaran, nilai ringgit dan juga Rizab Negara. Seterusnya, penurunan KDNK negara. Menurut laporan UNDP, ekoran kemelesetan ekonomi yang menjejaskan teruk pada akhir 2008 itu menjadikan KDNK negara mengalami penurunan sebesar 0.1%. Menurut Utusan Malaysia 31 Mac 2009, tingkat pencapaian ekspor mengalami peningkatan sejumlah 14.9% pada Disember 2008 dan 28.3% pada Januari 2009 berbanding bulan yang sama pada 2007. Daripada perangkaan tersebut, dapat dilihat bahawa tabung Malaysia masih kukuh bagi menghadapi kemelesetan ekonomi termasuk mengawal ekonomi dalam negeri. Bagaimanapun, sebanyak 26,224 orang telah berhentikan kerja di negara ini sejak 19 Mac 2009 ekoran krisis tersebut, menurut Pengarah Eksekutif Majikan-Majikan Malaysia MEF Syamsuddin Badan. Kenaikan harga barangan asas. Salah satu hal yang terjejas apabila ekonomi makro ini terjejas adalah naiknya harga-harga barangan asas seperti beras, minyak masak dan sebagainya. Setakat pertengahan Januari 2009 sahaja, telah berlakunya kenaikan drastik dalam harga barangan asas seperti beras yang telah naik menjadi RM2,000 setan berbanding sebelumnya iaitu RM650, iaitu meningkat lebih 3 kali ganda. Dengan kenaikan yang berlaku, tentu sahaja ramai rakyat yang akan berdalih untuk menggunakan beras tempatan di mana harganya masih dikawal oleh kerajaan. Beras tempatan Super 15 menjadi pilihan disebabkan harganya yang lebih murah berikutan langkah kerajaan yang telah menetapkan harganya antara RM1.65 sehingga RM1.80 sekilogram. Selain itu, penurunan nilai ekspor. Di antara negara-negara Asian, Malaysia mengalami penurunan nilai ekspor paling rendah berbanding Singapura dan Filipina yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 38% dan 40%. Malaysia hanya mengalami penurunan nilai ekspor sebesar 28% iaitu disebabkan turunnya harga RM1,390 setan pada Oktober 2008 daripada harga sebelumnya RM4,300 setan pada Mac 2008 dan akhirnya kembali balik kepada harga RM1,900. Seterusnya, berlakunya penurunan tingkat pelaburan langsung asing FDI. Kemelesetan ekonomi turut menjejas kepada penurunan tingkat pelaburan langsung asing FDI kepada RM863 bilion atau turun RM1.9 bilion daripada RM2.9 bilion berbanding pelaburan masuk yang hanya sebesar RM1.5 bilion.
Pelaburan langsung asing terutamanya tertumpu kepada sektor minyak dan gas yang dianggarkan bernilai sekitar RM2.6 bilion. Sedangkan sektor yang juga terjejas kemelesetan ekoran penarikan pelaburan asing FDI ialah sektor pembuatan yang mana dianggarkan RM4.2 bilion menarik pelaburan keluar dari Malaysia. Seterusnya, penurunan kadar pengeluaran dan hasil getah asli. Untuk sektor perladangan, terutamanya getah mencatatkan beberapa pencapaian yang kurang memuaskan disebabkan beberapa penurunan kadar sama ada untuk pengeluaran sehingga hasil penjualan. Tambahan pula, pengeluaran getah asli mencatatkan sebanyak 74,679 tan metrik pada Ogos 2009. Ini menunjukkan penurunan sebanyak 9.9%, 8,225 tan metrik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bagi tahun atas tahun, pengeluaran mencatatkan penurunan sebanyak 27.95% iaitu 28,966 tan metrik. Yang terakhir adalah kadar kemiskinan meningkat. Dianggarkan sekitar 3.6%. Kadar kemiskinan pada 2007 meningkat kepada 3.8% pada 2008 yang mana paling terjejas adalah di kawasan luar bandar disebabkan turunnya beberapa hasil perladangan. Hal ini sangat berbeza dengan krisis ekonomi 1997 hingga 1998 yang menjejas hampir sebahagian besar kawasan bandar berikutan. Peluang pekerjaan yang menjadi sempit. Namun, kemelesetan kali ini, kawasan bandar lebih beruntung dengan pakej daripada kerajaan yang menawarkan pelbagai pekerjaan dan pelatihan. Sedangkan kawasan luar bandar lebih terjejas disebabkan turunnya harga beberapa komoditi tempatan termasuk kepala sawit dan juga getah. Kesan yang terakhir sekali adalah berlakunya peningkatan kadar jenayah. Ekoran meningkatnya kadar kemiskinan, maka peningkatan kadar jenayah adalah tidak dapat dielakkan. Hal ini kerana kurangnya kemudahan untuk memperoleh pendapatan bagi menyara kehidupan. Bekas Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri iaitu Sheikh Hamid Albar telah menyatakan, saya fikir ianya diterima secara universal. Mengikut peraturan biasa, apabila keadaan ekonomi semakin tergugat, orang lain akan melihat kaedah lain untuk menyara kehidupan, iaitu dengan melakukan jenayah, katanya. Antaranya, kes pecah rumah telah meningkat sebanyak 2,732 kes daripada jumlah sebelumnya.